Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Hai, Assalamualaikum. Hari ini Bella nak tunjuk cara mohon program subsidi upah prihatin bawah perkeso. Sebelum tu, Bella nak terangkan dulu syarat-syarat kelayakan untuk memohon. Program subsidi upah ni adalah untuk majikan ya, jangan silap faham. Dia berbeza sedikit dengan ERP, di mana ERP bantuan disalurkan kepada majikan dan majikan perlu serahkan kepada pekerja sebanyak RM600 yang diterima jika majikan ataupun pekerja bersetuju untuk mengambil cuti tanpa gaji. Jadi, program subsidi upah ni adalah untuk majikan mengikut bilangan pekerja yang ada. Dia terbahagi kepada 3 amount yang boleh diterima atau boleh dimohon oleh majikan. Yang pertama, RM600 bagi setiap bilangan pekerja yang melebihi 200 orang. Tetapi terhad kepada 200 orang sahaja. Bermakna di sini, kalau kata ada 200 orang pekerja, kali RM600. Bermakna syarikat akan mendapat 200 kali RM600 lah. Kira sendiri pakai kalkulator. Maksudnya macam tu ya. Jadi yang kedua, RM800 bagi setiap pekerja yang berjumlah 76 hingga 200 orang sahaja. Bermakna kalau syarikat ada pekerja sebanyak 76 orang ke atas hingga 200 orang, majikan mendapat RM800 bagi setiap bilangan pekerja. Faham ya? Amount yang ketiga, RM1,200 diterima majikan jika majikan mempunyai pekerja bawah 75 orang. Maknanya, seorang hingga 75 orang, majikan boleh mendapatkan RM1,200 bagi setiap bilangan pekerja. Syarat yang pertama, majikan ataupun company mengalami penurunan sebanyak 50% hasil jualan ataupun hasil company lah mulai Januari 2020. Yang kedua, pekerja mestilah bergaji hanya bawah RM4,000 sahaja dan mencarum sistem insurans pekerjaan. Okey, perkeso ada dua kan yang selalu kita carum. Yang satu tu yang biasa kita carum dari dulu. Yang kedua yang terbaru SIP atau EIS. Okey, yang ada carum boleh majikan mohon untuk mendapatkan bantuan prihatin ni. Lepas tu majikan tak boleh menyuruh ataupun memberi notis cuti tanpa gaji kepada pekerja selama 3 bulan selepas program dilaksanakan. Okey. Untuk mohon bantuan ni juga, majikan tidak boleh sama sekali memotong gaji pekerja sedia ada. Okey. So, sekarang setakat ni itulah syarat-syaratnya dan Bella nak tunjuk cara untuk memohon. Okey. Kepada majikan boleh guna panduan ni. Okey. Okey, pertama sekali kita pergi laman web Perkeso. Okey. Masuk dekat ni Perkeso. Kemudian kita tarik ke bawah. Lepas tu dia ada ni, nampak ni. Program subsidi upah. Okey. Klik yang ni. Okey, nampak? Kat sini pun dia adalah syarat-syaratnya. Dia dah bagi tahu. Kat sini boleh baca ya. Semula kalau kata yang tak faham apa yang Bella membebel tadi. Okey, kat bawah ni ada nampak pendaftaran. Nampak? Okey, klik pendaftaran. Kemudian dia akan keluar macam ni. Ada dua Ni yang Bella cakap tadi, ERP. Ini program subsidi upah Berbeza dengan ERP. Boleh baca. Okey, kita klik dekat yang program subsidi upah. Permohonan dan semakan. Okey, dia akan keluar macam ni. Permohonan bulan pertama, semakan permohonan. Semakan permohonan bila kita dah daftar. Jadi kita klik permohonan bulan pertama. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, kat sini pun dia tulis ya. Yang berpendapatan RM4,000 dan sebagainya lah. Okey, dekat sini nombor BRN. Okey, masukkan nombor syarikat kita yang berdaftar dengan SSM. Okey, Bella masukkan Bella punya company punya syarikat dulu ya. Okey, ni Bella dah masukkan Bella punya nombor pendaftaran syarikat yang kita berdaftar dengan SSM. Ini nombor akaun bank. Masukkan nombor akaun bank yang kita nak terima duit tu. Akaun bank syarikat ataupun personal punya bos kot boleh juga. Nama bank, bank apa. Kod majikan ni kod majikan Perkeso yang kita majikan punya kod lah.
untuk masuk Perkeso tu. Ada pada borang pendaftaran Perkeso. Okay, masukkan nama syarikat, industri. Okay, kat sini ada pilihan, boleh pilih company, industri apa. Kemudian tulis sini aktiviti industri buat apa. Yang ni alamat lah, alamat company. Okay, lepas tu dia akan minta nombor telefon. Ni dekat scroll dekat bawah. Email, jumlah pekerja sebenar, berapa total pekerja, sebab pendapatan berkurangan. Yang ni ada pilihan jugalah. Boleh pilih sebab apa, syarikat ditutup, disebabkan PKP ke, pengurangan jualan dan permintaan ke, macam-macam ada . So Bella pilih pengurangan jualan dan permintaan. Ini bilangan pekerja bergaji 4,000 dan ke atas. So Bella tak ada pekerja yang bergaji 4,000 ke atas. So kita type kosong. Pekerja asing pun kosong. Ini bilangan pekerja yang dituntut. Bella 2 orang saja. So Bella buat 2 sahaja. Okey, seterusnya dekat bawah dah ada bahagian B, dokumen sokongan. Yang dokumen sokongan ni lah yang kita akan masukkan 5 dokumen-dokumen yang dia nak . Jadi kita tengok yang pertama, dia nak akuan perisytiharan PSU 50. Okey, kat sini kita boleh download dia punya borang. Kita klik di sini. Dia akan keluar macam ni. Yang ni boleh guna dalam komputer. Type nama, kod pengenalan, okay, alamat semualah. Jadi Bella pakai tangan je. Bella print dulu. Okay, yang ni Bella dah print. So Bella tulis tangan je, letak nama, apa semua yang dia nak lah. Okay, sekejap. Record lah. Okay, ni yang Bella dah isi borang semua dah chalk sign. Lepas tu borang ni kita akan scan. Scan, masukkan dalam PC kita. Dan save dalam PDF ya. Sekejap, hilang pula ni. Kita save dulu sekejap. Scan. Okey, lepas kita dah scan, kita pergi balik tempat tadi. Kita masuk kat sini, choose file. Okey, kita pilih lah yang file kita simpan tadi. Apa dah nama tadi? Akuan. Okey, Bella save nama ni PDF pastikan dia punya file tu PDF, simpan dalam PDF. Okey, kita masukkan. Okey, ni dah masuk. So yang kedua, lampiran senarai pekerja. Kat sini dia dah bagi, kita download kat sini. Okey, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar Excel Dia pakai Excel. Dia dah sediakan dah dia punya borang-borang punya details. Kita cuma masukkan nama. Macam ni nampak nama. Dia punya details lah. Okey, Bella masukkan Bella punya sekejap ya. Okey, lepas dah masukkan details pekerja, kita pergi save. Kita save dulu file. Okey, letaklah nama apa, borang senarai pekerja lah, senang kan. Okey, letak kat desktop lah, biasa Bella letak kat desktop, senang nak cari. Okey, kita save. Lepas save tu, kita pergi balik tempat tadi.
Okay, choose file. Dan kita pilihlah senarai pekerja. Mana tadi? Okay, nampak borang senarai pekerja. Make sure dia punya format ni XLSS ni. Okay, kita masukkan. Kemudian salinan SSM. Jadi dia nak dalam PDF juga. So kita scan kita punya SSM punya sijil ni macam ni Sijil nampak. Untuk SSM tu kita scan. Kita scan guna printer. Nampak dia akan keluar. Kita simpan sebagai PDF. Dia masuk balik yang tadi. Kita pilih choose file. Okay, kita search lah yang kita dah scan tadi tu. Baik. Okay, kita masukkan. Okay, dia dah keluar. Okay, kemudian dia nak nombor BRN syarikat ini didaftarkan di bank. Nombor BRN, nombor lapiran nombor BRN. Okay, kat sini dia dah bagi Kita download je kat sini. Okay, dia akan keluar macam ni. Yang ni letak letterhead syarikat ni. Kena edit sikit lah. Masukkan syarikat punya letterhead. Kemudian tulis business registration number. Nombor yang kita daftar SSM tu. Kemudian nama wakil ataupun nama majikan, nombor telefon dan alamat email. Bila dah savekan dia punya borang tu dalam PDF juga, jadi kita masukkanlah kat sini BRN punya Okey, seterusnya dia nak salinan penyata akaun bank. Yang ni ambil muka depan kita punya statement bank Okey, muka depan statement bank tu. Kita scan lah, scan dalam PDF juga. Kita scan guna printer macam biasa, scan dalam PDF. Dan kita pergi balik dekat tadi, kita masukkan di sini choose file. Then taiklah statement bank. Kita masukkan. Okey, yang terakhir yang dia nak dokumen adalah salinan penyata keuangan jualan. Yang ni hanya untuk majikan yang mempunyai jumlah pekerja melebihi 76 orang sahaja. Memandangkan Bella 2 orang saja. So tak perlulah masukkan salinan penyata keuangan atau jualan. Okey. So kita akan klikkan kepada seterusnya. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, ni yang kita dah isilah. Okay, ni yang berdokumen tadi. Yang atas ni maklumat tadi. Tak nak tunjuk sangat. Macam ni je. Okay, yang terakhir adalah bahagian C. Yang ni, okay, bacalah saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat di atas dokumen sokongan, apa-apa semua. Dia dah baca. So, kita akan klik kat sini semua. Klik. Susahnya. Saya memahami bahawa saya boleh dikenakan tindakan jika begini-gini. Okay, kemudian kita hantar. Lepas hantar dia akan keluar satu rujukan email dan nombor rujukan. Nombor rujukan ni simpan. Boleh print ataupun ambil gambar lah. Sebab kita boleh buat permohonan nanti, kita akan gunakan nombor rujukan ni, okey? So, bila nak print. Okey, itu sahaja rasanya. Apa-apa boleh komen di bawah.
ataupun boleh call per keso. Bye.